Objektif pembelajaran. Mengetahui teks Al-Quran yang menyatakan tentang sains moden dalam aspek kehidupan, memahami gabung jalin antara sains teknologi dalam teks Al-Quran, mengenal pasti bukti-bukti ilmiah dalam ayat-ayat Al-Quran. Pengertian fenomena alam, iaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta atau lingkungan sekitar kita. Namun, pandangan tentang fenomena alam dapat dibezakan antara sudut pandangan sains dan sudut pandangan agama, termasuklah pandangan dari Al-Quran, iaitu sumber utama ajaran agama Islam. Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama. Meskipun Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan atau ilmu alam, ia mengandungi banyak ayat yang merujuk pada fenomena alam dan ciptaan Allah. Al-Quran mengajarkan bahawa alam semesta dan fenomena alam adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Dari pandangan sains, fenomena alam dalam ilmu pengetahuan dan perspektif sains merujuk kepada peristiwa atau kejadian yang dapat dilihat dan dijelaskan dengan menggunakan kaedah ilmiah dan prinsip-prinsip fizik, kimia, biologi atau ilmu alam lainnya. Contoh fenomena alam dalam pandangan sains termasuk gerhana matahari, cuaca dan graviti. Kejadian siang dan malam. Dari pandangan mata kasar, boleh dikatakan siang akan mendahului malam atau malam akan mendahului siang. Tetapi dalam Al-Quran menyatakan siang bukan mendahului malam dan malam juga tidak mendahului siang. Bukti dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Hujan. Hujan adalah salah satu rahmat Allah yang penting yang mencerminkan kekuasaan dan kemurahannya kepada manusia. Hujan adalah cara Allah untuk memberikan kehidupan kepada bumi, tanaman dan memberikan rezeki kepada makhluknya. Dalam Al-Quran dan hadis, hujan sering dianggap sebagai tanda dari kekuasaan dan kasih sayang Allah serta mengingatkan manusia akan kewajipan mereka untuk bersyukur dan menjaga alam semesta yang diciptakan olehnya. Dalil daripada Al-Quran mengenai hujan. Surah Az-Zukhruf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Dan dialah yang menurunkan hujan dari menurut sukatanya tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Penemuan sains moden tentang siklus air menunjukkan bahawa air hujan menguap dari permukaan bumi lalu membentuk awan, kemudian turun kembali sebagai hujan. Kejadian matahari dalam Islam. Kejadian matahari dalam Islam adalah penciptaan matahari oleh Allah selama penciptaan alam semesta. Ini adalah bukti kekuasaan Allah dan matahari memiliki peran penting dalam aspek seperti menentukan waktu solat dan arah kiblat. Penciptaan matahari mencerminkan keyakinan akan keesaan Allah dan ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran mengenai matahari adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Terjemahan. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan
tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Matahari berdasarkan fakta sains, matahari adalah bintang dan bukan planet. Matahari adalah satu daripada lebih 100 bilion bintang. Matahari adalah pusat bagi sistem suria. Ianya merupakan bola gas amat besar dan panas, dan berlakunya tindak balas nuklear yang mana membekalkan cahaya dan haba kepada bumi. Matahari adalah jirim paling besar dalam sistem suria kita, dan ia adalah lebih kurang 98% daripada jumlah jisim dalam sistem suria.